Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk teman-teman yang amat dihormati, sudah pasti berkaitan dengan isu rasuah RII, unsur nadir bumi, yang berlaku di SIK Kedah, masih menjadi perhatian ramai, masih menjadi perbualan ramai. Salah satu persoalan ataupun pertanyaan yang bermain di pikiran ramai orang, adakah Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, benar-benar terlibat ataupun beliau tidak terlibat? Nah, saudara-saudara, banyak yang mengecam Sanusi disebabkan rasuah RII. Ada yang berkata Sanusi yang curi, Sanusi menjadi dalang, ada juga kata Sanusi akan ditangkap. Nah, semua itu menjadi spekulasi. Lainlah kalau Sanusi sudah ditangkap, barulah kita boleh cakap Sanusi bersalah. Nah, teman-teman yang amat dihormati, Menteri Besar Kedah pasti terkejut dengan satu lagi kabar yang mengesahkan dua lagi bekas pegawai yang berkaitan dengan MBI Kedah didakwa. Di dalam satu artikel dikongsikan oleh Malaysia Kini, dua bekas pegawai didakwa Menteri Besar Kedah tidak lagi boleh membungkam. Mungkin sudah masa untuk Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi tampil bersuara berkaitan dengan perkara ini. Setelah dua bekas pegawai didakwa, takkanlah pula nak tunggu Sanusi didakwa lagi. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa dua bekas pegawainya berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi RII di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR, Muhammad Zakwan Mustafa Kamal, berkata, pendirian Sanusi penting. Selepas pemimpin PAS itu, sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatannya selaku Menteri Besar dan pengurusi Menteri Besar diperbadankan MBI berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi atau terlibat dalam kecurian RII. Artikel ini pada 21 November 2023. Sejak awal, Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RII. Kini, dua pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Mungkinkah kita boleh kata ini adalah satu lagi tangkapan ataupun satu lagi pendedahan yang mengejutkan, di mana dua pegawai penting memegang jawatan penting di bawah pentadbiran Sanusi dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Katanya ketika kepada Malaysia Kini, bekas setiausaha politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Session KL atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek perlombongan RII di Kedah. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan wang tunai RM250.000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan RII Sendirian Berhad, Liana Mamat alias Khalid, 40 tahun, melalui Syed Muhammad Syed Aluvi, 34 tahun. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi. Sementara, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI Kedah Muhammad Sobri Osman, 63 tahun,
mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor Setar terhadap dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada Mei lepas. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan uang tunai berjumlah 4 juta daripada John Abad P sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan perlombongan RII Sendirian Berhad menjalankan usaha sama perlombongan RII di Kedah. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ini satu lagi pendedahan ataupun tangkapan. Nah, bukan tangkapan ke masuk penjara, tetapi satu lagi pembocoran, di mana dua lagi pegawai ataupun dua lagi bekas pegawai didakwa yang melibatkan juga nama Sanusi. Apa komen Anda, saudara-saudara? Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Parti Perikatan Nasional ataupun anggota komponen di dalam Parti Perikatan Nasional yaitu Parti PAS yang dipimpin Tan Sri Abdul Hadi Awang. Semasa pilihan raya umum ke-15 disahkan, kemenangan di Kemaman telah ditarik dan menyebabkan pilihan raya kecil bakal diadakan untuk Parlimen Kemaman pada bulan Desember. Nah, teman-teman, adakah di sini Parti PAS akan lebih confident untuk memenangi kerusi itu semula, ataupun mungkin parti ataupun pihak daripada kerajaan perpaduan yang akan menang? Sekiranya kerajaan ataupun parti daripada kerajaan menang untuk pilihan raya kecil Kemaman, sudah pasti satu lagi kerusi parlimen yang dijangka akan dimenangi oleh PAS bakal lebur. Nah, saudara-saudara, pilihan raya kecil Kemaman yang dijangka yang diadakan pada 2 Desember, kalau saya tak silap, pada 2 Desember. Menurut satu artikel, pilihan raya kecil Kemaman, penyokong PAS jangan overconfident. Menurut artikel daripada Astra Awani, penyokong PAS diingatkan agar jangan terlalu yakin. Sebaliknya, terus bekerja keras bagi memastikan kerusi Parlimen Kemaman terus dipertahankan. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat Nasruddin Hasan berkata, semua jentera dan penyokong perlu berusaha agar calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang dengan majoriti lebih besar. Saya nak minta, paling tidak kita kekalkan kemenangan. Kalau boleh, memang nak capai majoriti lebih besar, tapi saya nak pesan jangan overconfident. Nah, bagi saya saudara-saudara, untuk persediaan bagi menghadapi pilihan raya kecil Kemaman, mana-mana parti perlu mengambil nasihat daripada ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, yaitu Nasruddin Hasan, yaitu jangan overconfident. Sebab kalau datang overconfident, jadi malas berkempen dan bekerja untuk parti. Lawan kita pula kerja kuat sebab dia jangka kalah. Jangan kita sedap rasa memang sampai tak kerja. Kita kena bertumpus lumus sampai hari mengundi, katanya semasa berucap dalam ceramah perdana di UDM Teluk Kalong, Kijal pada malam Selasa. Nah, teman-teman, pada pilihan raya kecil Kemaman ini, menurut Anda, adakah PAS akan mengekalkan kemenangan, ataupun kemenangan itu akan berpihak kepada parti daripada kerajaan? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.